Okay, so nama diberi, okay, invited speaker kita pada malam ini adalah Puan Sharifah Shariza binti Syed Osman. So secara ringkas pencapaian beliau telah pun menjadi MDRT pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2024. So lebih dikenali juga sebagai Kak Pah, boleh? So orang kenal dia sebagai Kak Pah. So dengan segala hormatnya, tanpa buang masa, saya nak jemput Kak Pah untuk buat sharing beliau, okay, dan bagaimana untuk bulan Januari ni dia boleh menjadi orang yang kedua setakat year to date TPC pada bulan Januari. So dengan itu saya serahkan sepenuhnya sesi pada speaker kita iaitu Kak Pah. Dipersilakan. Terima kasih Cik Azlan. Okey, sekejap Kak Pah share. Kak Pah okey ke tu? Okey, sekejap. Okey. So sementara tunggu Kak Pah tu, mungkinlah yang lain ready kan dengan buku nota, pen, supaya kita boleh take note, okay, and belajar bersama-sama apa yang Kak Pah dah buat lah. Sebab hari ni kita ada tajuk urus pusaka keluarga bahagia. Okay. Boleh? Boleh tak ni? Nampak tak? Okey, nampak, tapi dia kena jadikan slide. Okey, nampak. Saya clear. Tapi tak nampak lah muka Kak Pah, tapi okey. Yang penting pengisian. Okey? Okey, yang penting nak bagi ilmu. Ya, betul. Muka tu tak penting. Betul. Okey, tajuk urus pusaka keluarga bahagia. Kalau tak urus pusaka, keluarga tak bahagia tu. Hello? Mungkin boleh respon dekat chat box. Rakan-rakan yang ada. Okey. Mungkin dia tak boleh nak unmute. Kak Pah punya soalan, urus pusaka keluarga tak bahagia ke? Tak urus pusaka keluarga tak bahagia ke? Okey. Sedikit background pasal Kak Pah. Kak Pah dah involved in estate planning sebagai estate planner since 2009. Then Kak Pah joined as an agent Takaful 2019. After that, masa Kak Pah join Takaful ni, Kak Pah belajar pasal bagaimana nak urus pusaka yang ditinggalkan tanpa wasiat. Daripada situ Kak Pah belajar dan faham proses pengurusan pusaka ni senang ke susah. Prior to that, Kak Pah pernah bekerja di private banking as a relationship banker, and then dengan company overseas, buat sales juga, focus on overseas property investment. Okay, bila kita tengok tajuk urus pusaka keluarga bahagia, kalau tak urus pusaka, mungkin keluarga tak bahagia. So, pernah tengok tak, walaupun tak berapa jelas keratan akhbar ni, tapi pernah dengar tak, pernah baca tak, atau pernah come across kita sekeliling kita, kakak bolot tanah pusaka, berebut harta di kebun ibu, akhirnya silaturahim terputus. And then abang maut ditukar adik, gaduh berebut harta pusaka. Basically bila orang cerita pasal harta pusaka, mesti gaduh. Betul? Okey, so betul ke orang kata harta pusaka ni terbeku banyak? Kalau kita tengok keratan akhbar yang terbaru September last year, lebih 100 bilion harta pusaka terbeku tak dituntut, dan melebihi 85% adalah pusaka orang Melayu. So maybe kita boleh check dengan atuk nenek kita, perhaps ada kot urusan pusaka nenek moyang yang terdahulu yang tak diuruskan lagi. So mungkin kita boleh uruskanlah. Dan kalau kerajaan akhbar 24 September ni ada 500 juta wang pusaka tunggu dituntut. Maksudnya urusan pusaka dah
ada, dah available, duit tu dah ada tapi tak dituntut, dah macam tu pula kan. Okey, so bila kita cerita pasal harta pusaka, dia mestilah berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Kak Pah akan cerita macam mana Kak Pah propose dekat klien, Kak Pah buat presentation kat klien menggunakan konsep estate planning supaya mereka nampak kepentingan takaful dalam estate planning. Ya. So, berkenaan dengan harta pusaka yang ditinggalkan, normally orang akan rasa macam nak pergi mana dulu bila dah harta beku. Sama ada pergi tempat-tempat mahkamah syariah ke, boleh ke kita pergi buat dekat mahkamah tinggi separuh, pejabat pusaka separuh, minta peguam uruskan semua urusan pusaka. So, kebanyakan orang first dia tak faham atau tak tahu mana nak pergi. And then, kenapa punca? Apa yang menyebabkan punca-punca yang menyebabkan agihan pusaka itu lewat? So, bergaduh tu biasalah. Betul tak? Dah jadi macam biasa. So, kita tak nak memandangkan kita sekarang ni ada ilmu. Ilmu semuanya di hujung jari. So, kita tak nak orang Melayu especially bergaduh kerana harta pusaka. So, bila kita ada ilmu, kita educate, is part of our fardu kifayah untuk sebarkan ilmu bagaimana menguruskan urusan pusaka dan kenapa urusan pusaka itu lewat. Apa instrumen yang dapat membantu pengurusan pusaka ini berjalan lancar. Yeah? And then, bila kita cerita pasal urusan pusaka, obviously, cost mesti ada. So, dekat bank tu, kita nak simpan kos urusan pusaka kita sembilan hari. Sama ada kita nak jual saham, macam mana nak jual? Sebab dah terbeku. Cash bawah tilam. Ada orang simpan cash bawah tilam lagi. Nak jual harta tak boleh sebab dah beku. Perhaps takaful boleh membantu. Then kita tengok. Ya? Yeah? Okey. Kak Pah akan start presentation Kak Pah dengan mind setting untuk klien. Kak Pah akan setkan macam bagi idea untuk klien faham the financial cycle ni, especially Islamic financial cycle, dia ada 5 kategori, which is yang pertama adalah creation, and then accumulation. Ini kena faham apa benda, nanti kalau customer tanya baru kita jawab. So, normally kita akan bagi tahu sekali lalu lah, and then protection is our core, it is under takaful, and then distribution is under estate planning, and then purification macam zakat, bayar apa LHDN tax kan. So bila kita, ini Kak Pah punya presentation, memang Kak Pah design sendiri, it took about 1 year. So kalau Kak Pah boleh kompreskan untuk kegunaan kita bersama, why not you all pay attention and then try to understand as many as you can. Kalau tak boleh tu nanti kemudian maybe kita boleh ada Q&A ke, ataupun kita kena cari ilmu lagi lah untuk lebih faham berkenaan dengan estate planning, dan dari sudut mana Kak Pah selalu masuk untuk bercerita dengan klien. So bila kita hidup, ini matematik kehidupan, hak milik harta kita tu ditentukan oleh 2 elemen, which is cap jari dan juga tanda tangan. Kalau setuju, letak 9. And then semasa kita hidup, kita mengumpul harta, sama ada harta alih atau harta tak alih, melalui pendapatan yang kita terima, sama ada secara hutang ataupun tunai. So, bila kita meninggal, obviously bila cerita pasal urusan pusaka, of course lah, mestilah meninggal. Cerita berkenaan dengan meninggal lah, kan? Sebab kita dunia pusaka. So, bila meninggal, di sinilah bermulanya surat kuasa dan juga perintah pembahagian. So, iaitu nanti kita cerita macam mana nak dapatkan surat kuasa tu, Okey, harta akan jadi pusaka bila kita meninggal. Then
pada siapa kita tinggalkan saka kita? Kepada waris utama. So Kak Pah normally akan cerita waris utama yang 5 ni lah dulu. Kalau nak cerita zoom into client, then itu another orang kata lepas pada ni tu whatsoever. Ini kita nak cerita kat klien secara general, okay. Then cerita sikit lah, ibu, bahagian ibu berapa, 1/6 ataupun baki daripada jumlah faraid tu. And then ayah akan dapat 1/6 ataupun 1/3 bergantung pada waris mana yang tinggal. And then pasangan suami akan dapat 1/4 jika isteri meninggal, dan 1/8 kalau isteri meninggal, dan 1/8 pada isteri jika suami meninggal. Dan anak lelaki akan dapat baki dengan nisbah 2:1, anak perempuan akan dapat baki nisbah 1:2. Okey. So pendapatan lepas meninggal ada lagi ke tak? Dah tak ada lah. Betul. Okey. So hutang macam mana? Dibawa mati atau kita suruh waris bayar? Waris mana nak bayar ni? Siapa sanggup bayar? Cuba angkat tangan. Tak boleh angkat tangan ni. Cuba tekan 1. Siapa nak bayar? Siapa willing to pay? Bab tu susah sikit lah nak cari orang yang willing to pay. So okey, bila dah ada pusaka, cara pembahagian dia macam mana? Faraid ataupun melalui hasrat, which is ada taharruj, baru jadinya sepakat. Then elemen faraid, taharruj dan sepakat ni ditentukan oleh waris itu sendiri. So pusaka, sama ada kita ada wasiat ataupun kita tak ada wasiat, kena uruskan. So jika tak ada wasiat, semua waris kena setuju untuk lantik seorang pentadbir. Rasa senang ke susah nak lantik pentadbir? Kalau ada 10 waris, senang tak nak berbincang untuk lantik satu pentadbir? Then kalau ada wasiat, maknanya kita dah lantik wasi semasa kita hidup. Then wasi pula ada kategori dia. 2 saja kategori wasi, which is wasi individu dan juga wasi syarikat amanah. Mereka perlulah adil, amanah, ada ilmu dari segi legal dan dari segi syarak, dan juga ada kemampuan. Ada kemampuan dari segi apa ni? Dari segi financial, sebab dia yang akan advancekan kos urusan pusaka. Lepas tu dia mestilah ada masa, then dia juga ada tenaga, plus dia ada jangka hayat yang panjang. So antara individu dengan syarikat amanah, mana yang tepati syarat-syarat yang tertera? So Kak Pah akan cerita dekat klien, kena ada dua communication lah, sebab kita nak tahu tahap kefahaman klien berkenaan dengan urusan pusaka. Yang ini tak boleh lari. As long as you ada hutang, you ada harta, inilah proses yang kita kena hadapi. And then bila kita cerita pasal pusaka, mesti ada kos. Tak ada yang free of charge. So kos yang paling mahal dan paling utama, Kak Pah selalu stress dekat klien ataupun dekat siapa-siapa yang tak biasa dengar Kak Pah punya sharing, kos yang paling utama dan paling mahal adalah kos sedaran. Bila orang sedar, alhamdulillah, insya-Allah dia akan faham kepentingan untuk buat perancangan pusaka, dan dia takkan procrastinate lah, takkan panjang-panjang lagi, takkan biar-biar. Kan? Dia tahu akibat bila tak buat rancang pusaka masa hidup, dan urusan pusakanya akan jadi susah sikit lah, ataupun tak terbuat. So actually yang sebenarnya, kos yang sebenar-benar adalah kos penyediaan dokumen dengan kos pengurusan pusaka. Bila kita cerita pasal pusaka, dia mesti ada aset lah, mesti ada pusaka tu lah. Normally kat pasal aset akan go deep untuk klien punya situasi. Okey, buatlah contoh, okey, rumah berapa, tanah berapa agak-agak, EPF berapa, ASB, just orang kata nak bagi klien nampak clearly apa yang dia ada. Yang selalunya bila kita tanya klien, you ada harta tak? Tak ada.
Semua tak ada harta. Bila kita tanya dia, orang semua tak ada harta. Tapi bila kita bagi dia list down, tiba-tiba pula berlambak pula harta dia. Dah total kadang-kadang tu dah lebih 5 juta. Baru tersedar, ada duit, ada harta. Selalunya orang macam ni dia tak nak lah cerita kata dia ada harta. Okay. So, last but not least, takaful ataupun insurans adalah salah satu pusaka yang kita tinggalkan. Tak apa letak kecil tu ada sebab. Sebab then amount dia pun kecil sebab normally klien ni dia medical card lah yang paling penting dia rasa kan. So kita sekarang tugas kita nak educate klien untuk ambil warisan dia. Yeah? So bila meninggalkan pusaka yang kesenarai ni, dia ada 4 tempat yang dia kena pergi, yang waris dia kena pergi untuk cairkan pusaka ni. Maksudnya untuk dinikmati oleh waris kemudian. Bukan dia tak boleh bawa lah, betul tak? Dia kena tinggalkan lah dekat waris dia. So ada 4 tempat yang waris dia kena pergi, which is satu, untuk dapatkan perintah faraid dia kena pergi ke mahkamah syariah. Tinggi untuk jumlah pusaka 300,000 ke atas, dan rendah kena 300,000 ke bawah. So bila tak ada ilmu untuk isi borang, normally dia akan upah orang lah. So upah untuk isi borang lebih kurang 300 ke 1,000. So jangka masa untuk perintah faraid ni siap adalah dalam masa 9 ataupun 2 bulan. Okey, tak apa selalu stress sebab mahkamah tinggi dengan mahkamah rendah ni. The mahkamah tinggi dalam setiap negeri ada berapa? Tak apa selalu tanya klien berapa ada. Tak semua orang tahu. Satu saja mahkamah tinggi yang ada dekat setiap negeri. Cuba bayangkan kalau mahkamah tinggi Selangor dekat Shah Alam. Kalau klien tu duduk Sabak Bernam, duduk dekat Semenyih, senang ke susah waris kita nak pergi berulang untuk dapatkan perintah faraid ni? Dia bukan pergi terus isi borang bagi surat mati. Tak, dia ada lagi borang-borang yang perlu kita sediakan. Kena sign Suruhjaya sumpah. Itu yang orang kadang-kadang menyumpah lah bila pergi sana. Nak isi borang, bukannya ingatkan dah boleh submit, rupanya dah kena balik kan. Then kalau kita tengok kat sini mahkamah syariah, kalau nampak kat apa ada asterisk warna hijau, jenis-jenis pusaka yang boleh menggunakan perintah faraid adalah ETF, kereta, motor, barang kemas, boleh kira jugalah ikut perintah faraid, and then tabung haji. Then tempat kedua kita boleh pergi mendapatkan surat kuasa adalah dekat Amanah Raya Berhad, which is untuk harta alih bawah daripada 600,000. Harta alih, nampak alih tu maksudnya fahamlah harta yang boleh dialih. Okay. Sama juga kena isi borang, kena bagi dokumen, dan makan masa lah kadang-kadang tu. Dan Amanah Raya juga menggunakan proses fee lah, proses pentadbiran pusaka tu daripada 5% kepada 1%, bergantung pada jumlah berapa pusaka yang ada lah. And then dia punya timeline dalam masa 4 bulan ke 1 tahun. Sekejap ke? Lama ke? Bergantunglah pada you all, untuk klien tu, untuk dia tengok sama ada family dia boleh bertahan atau tidak selama harta pusaka dia beku ni 4 bulan ke setahun. Okay, then kita boleh pergi ke tempat ketiga, kita boleh pergi ke pejabat pusaka lah, JPPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Selalu orang cakap ingat dekat pejabat tanah, sebenarnya memang dah pejabat tanah, dia dekat pejabat pusaka ni dalam pejabat tanah. And then kriteria dia adalah untuk harta alih dan harta tak alih bawah 2 juta. Akan digazetkan 5 juta. Actually dah digazetkan, cumanya belum start lagi lah. Diorang belum implement lagi yang 5 juta tu. So sama nak kena isi borang, dan then borang sekarang isi online. Siapa pandai isi online? Tak apa, first time buat nak muntah aku nak isi online. Then nak kena
print out, nak kena pergi submit, persetujuan sumpah involve, benda-benda tu semua bukan kata dengar macam kita bawa surat mati pergi bagi dekat dia orang, then kita dah boleh ambil satu persatu yang tinggal. So kalau tak tahu kena upah runner dalam ataupun lawyer dalam 3,000 ke 5,000 dia orang punya upah lah. Dia kena tengok waris mana nak buat keluar dulu ni. Okay, then fee ada, mana boleh tak ada fee? Ada fee. Pejabat pusaka juga charge 0.2% atas jumlah pusaka. So kalau contoh jumlah pusaka 2 juta, so 4,000 lah. Masa ni memang kita akan nampak lah waris mana yang nak usung. Okay, then timeline dia dalam masa 1 tahun ke atas. Kes Kak Pah, ada lagi kes klien Kak Pah yang dah masuk tahun ke-3. So tak mudah jangan ingat kata mudah urus pusaka ni. Alright, and then tempat yang terakhir kalau kita kata kita boleh dapatkan surat kuasa dekat Mahkamah Tinggi. Probate kalau ada wasiat, dah lantik wasi, then wasi akan pergi Mahkamah Tinggi untuk dapatkan probate. Nah, ini untuk harta alih ke harta tak alih, any amount. Then affidavit tu akan melalui lawyer lah, lawyer yang akan buat. Kita tak boleh isi borang, tak boleh upah runner, kena melalui lawyer juga ataupun trustee. So dia punya cost untuk dapatkan probate ataupun surat kuasa ni dalam 20,000. So kalau katakanlah waris ada cash, bolehlah keluarkan 20,000. Kalau waris tak ada cash, macam mana? Lawyer juga charge fee dia orang pun ada fee, trustee pun ada juga fee, dia orang buat kerja mestilah ada fee, betul tak? So dia orang charge up to 5% sebab ini memang dalam akta trustee. And macam lawyer, dia based on seniority. Lagi senior dia orang dalam industri ni, lagi tinggi lah dia orang boleh start. So timeline dia dalam 6 bulan. Mahkamah Tinggi ni cepat sikit lah. So kalau katakanlah kita kata kat klien, Mr. Klien, you punya total pusaka 3.275 juta. So agak-agak dekat mana waris you patut pergi? Sebab selalu waris, Kapal selalu dengar waris cakap pandai, dia waris dia pandai, semua pandai buat. Jadi kita tanya dulu klien, dia pandai ke tak? Baru kita tahu waris dia pandai ke tak. Sebab kita tengok genetik klien lah kan. Kalau klien pandai maknanya insyaAllah lah anak dia pandai lah. So klien pun tak tahu macam manalah anak dia nak tahu. Betul. So last but not least, dia ada lagi satu pusaka yang ini memang tak faham. That's why Kapal suka tulis tangan. Bila kita tulis tangan ni, dia punya excitement tu lebih. Kan kat sini Kapal terpaksa lah guna slide, guna PowerPoint macam ni sebab tulisan Kapal kan tak ada siapa yang faham. Susah juga. Okey, itu harap maklum lah. So ada satu lagi, Kapal cakap dengan klien, ada satu lagi pusaka yang encik klien tinggalkan, which is takaful, yang tak perlu pun waris ni pergi tempat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke untuk cairkan aset tersebut. Kenapa? Sebab pusaka ni, aset ni, takaful ni perlukan apa untuk cairkan? CJ kematian je. So CJ kematian ni, normally kita akan tanya klien, CJ kematian ni berapa lama nak dapat? 1 ke 2 hari je. So ejen yang assist tau, kita definitely waris dah tahu siapa ejen si mati kan, then dia akan carilah ejen tu, ejen yang isi borang. Bila ejen isi borang, ejen charge tak? Ejen mana yang charge? Ni nak kena tanya ni, ejen mana yang charge? Ada ke ejen charge? Ejen tak charge. Prudential charge tak? Semua tempat ni semua charge. Ada dia orang punya fee. Prudential ada charge. Prudential pun tak charge. The best part yang paling Kak suka orang kata tekankan kat klien, duit masuk dalam akaun dalam masa sebulan ke 2 bulan je. Duit dah masuk akaun tau, sebulan ke 2 bulan. Yang tempat lain
baru nak dapat surat kuasa. So kalau klien dengar, rasa-rasa seronok tak? Sebulan 2 bulan dia dah tahu dah. Sebulan. Kita janganlah cakap seminggu 2 minggu. Memang ada kes dapat seminggu ke 2 minggu, tapi tak payahlah kita seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu kalau dapat, bonus lah kan. Lagi cepat lagi bagus sebenarnya. Tapi ini pun dah dikonsider sebagai sangat cepat sebab sebulan ke 2 bulan dah masuk account waris. Ini paling best lah. Dalam banyak-banyak semua tempat ada fee, Prudential tak charge, agent pun tak charge. Betul? So, kalau kita tahu klien kita takaful dia cuma ada, pampasan takaful cuma ada 25,000 sahaja, then kita akan buatlah checklist lah dengan klien. Tengok dia punya eligibility. So, tak apa memang kita guna ayat eligibility sebab kita nak tahu klien punya kelayakan. Kita patut kira atau bagi proposal based on kelayakan klien, bukan kemahuan klien ataupun kemampuan klien. Kita tengok kelayakan dia dulu. So kalau kita dah buat fact finding, klien perlukan 1 juta. Okey, kita akan cakap klien, Mr. Klien, you kelayakan you adalah 1 juta. So since you dah ada 25,000, so tolaklah 1 juta, tolak 25,000, ada dalam 975,000 you punya entitlement. So, if let's say, Mr. Client, let me do a proposal for you. Let me do a quotation. Ambil, minta lah IC dia. Then, buat calculation based on 975,000. Yang lain tak saya kira dia terbeliak di mata dia ke dengan amount besar ke apa ke. Buat tak tahu je dulu. Kira je dulu. 975,000 untuk dia punya keperluan dia. Then, cakap dengan dia, Mr. Client, since you dah ada 25,000 existing, and now your entitlement is 925,000, so total up jadi 1 million. Betul tak? Lebih kurang. Salah kira 1 million. Apa salah kira ni? 1 million tolak 25,000. Betul lah, 925,000. So Mr. Client, now you already have 1 million pampasan untuk ditinggalkan kepada waris you. Aset cair yang ditinggalkan kepada waris you. Masa awal tu saya cakapkan, masa mula saya cakapkan bila kita meninggal, pendapatan kita tak ada. So sekarang kita ada pampasan takaful. So pampasan takaful ni boleh tak jadi pengganti pendapatan kepada family you? Walaupun you dah tak ada, tapi you ada pengganti pendapatan untuk diorang melalui pampasan takaful. Boleh tak pampasan takaful ni buat urusan pusaka you? Kos urusan pusaka you ditanggung oleh pampasan takaful yang ditinggalkan. Boleh tak? Tadi tu kat pasal tu, hutang tadi tu dia bawa mati ke waris nak settle. Boleh tak pampasan takaful ni bayar hutang you? Especially zakat untuk kita lah orang Islam. Dan kita kena settlekan the 5 cycle, financial cycle. Islamic financial cycle tu. Betul tak? Last kali purification kan, tu kena settlekan zakat. Then last but not least, boleh tak waris you buatlah sedekah jariah yang terakhir untuk you? Itu cara Kak Pah present dekat klien. And then from there onward, you pandai-pandai lah macam mana nak tengok klien nak perlukan kemampuan dia ke, apa ke. But at first, bagi dulu kelayakan dia. So, last Kak Pah punya slide, if you want to change your you have to change your approach so that you can change your way. Terima kasih.